بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah. Surah An-Nur ayat 31. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syu'batul Iman lil Baihaqi rahimahullah, dia menyusun satu bab berkaitan dengan di antara cabang-cabang iman, di antara perkara yang boleh menyebabkan keimanan kita ini meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita merasai bahawa harapan dan taubat yang Allah berikan kepada hamba-Nya sangat luas. Taubat dan rahmat, keampunan datang daripada Allah itu luas sifatnya. Seperti mana Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya hatiku juga pernah terleka daripada memikirkan hal umat dan masalah mereka, maslahat mereka. Maka dengan sesungguhnya, wa inni la astaghfirullah, dan sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah, fil yaumi 100 marrah, beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali tiap hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis kursi, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, yaqulullah azza wa jalla, hadis kursi, lafaz daripada Nabi SAW, maknanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, yaqulullah azza wa jalla, ya ibadi innakum takhta'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunub jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Nabi SAW, Allah pernah berfirman, Allah pernah memberitahu kepada hamba-hamba dia, yaitu ya ibadi, wahai hambaku, kamu telah melakukan kesalahan pada waktu malam dan siang. Kita ni tuan-tuan, malam pun buat dosa, siang pun buat dosa. Ini Nabi sebut, ya ibadi innakum takhta'una bil laili wan nahar. Takhta'uni maksudnya buat kesalahan, buat dosa. Sama ada orang tengok, sama ada orang tak tengok, maka dosa itu lekat dalam hati dan minda dalam hati kita. Maka tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, aku memberi keampunan seluruh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-Ku tadi ini. Dan juga fastaghfiruni aghfir lakum, dan mintalah keampunan daripadaku, aku akan berikan keampunan kepadamu, kata Allah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, walaupun kita tengok ada di kalangan kita
yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Nah, dia buat kesalahan tu, kita ni sebagai manusia, kata ulama, al-hukm bil-zawahir. Kita hukum dia setakat zahir saja. Nah, setakat zahir dia, takat tu je. Kita kata hang buat benda ni salah. Hang buat zalim ke orang ni salah, dosa hukum dia. Hang curi di orang, hang tipu orang, salah, menjadi dosa. Nah, disebabkan dosa tu hang akan diazab oleh Allah. Kita habaq hak tu saja, al-hukm bil-zawahir. Tetapi kalau lebih menjangkau lebih daripada itu, kita nak kata bahawa Allah dah tak ampun dah dosa hang sebab hang buat sekian-sekian kesalahan, itu bukan bidang kuasa kita. Itu bukan bidang kuasa kita. Kata ulama hadis, bahkan al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, hadis ni dalam Jami' Sahih Muslim, kata ulama, huwal hadis al-azim yusamma al-haditsan qudsiyah. Hadis ni lafaznya daripada Nabi, tetapi maknanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dalla ala fawaid azimah min kalamir rabbil alamin kama sami'tum ayyuhal mustami'un. Kata ulama, ini di antara hikmah kalam daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan sekalian, orang yang tidak membaca hadis, orang yang tidak meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam hidup dia, apabila dia berputus asa dengan rahmat Allah, syaitan ni tuan-tuan, bila mana seorang hamba Allah ni dia bertaubat kepada Allah setelah mana dia buat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia buat sekali lagi kesalahan itu, syaitan ni dia mai bisik kat telinga dia. Dia kata, hang dosa duk taubat dah, hang dah taubat dah dulu ni. Allah tak ampun dah dosa hang, hang dah taubat teriak berkambing dah baru ni, tiba-tiba hang buat lagi. Allah nak ampun balik ke dosa hang ni? Syaitan demai tuan-tuan. Apabila pengharapan itu tidak telah berletak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan, ya, maka dia mudah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama hadis lagi dalam mensyarahkan hadis ini, ya, iaitu kata ulama, wa yaghni man yasha wa yafqir man yasha. Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan kekayaan kepada siapa yang dia nak. Kita dah usaha macam-macam dah tuan-tuan. Fikir menegah hak ni, menegah buat cara ni tak boleh, buat cara, buat macam-macam dah. Allah bagi rezeki kita dekat tu saja, kita redha. Kita redha. Dan juga Allah boleh memberikan, ya, wa annahum fuqara ilaih, dan Allah boleh berikan kefakiran kepada siapa-siapa pun yang dia nak. Dan kita ini di kalangan orang yang fakir, sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu kata Allah, kata ulama, ya, fahuwal mun'amun alaihim alladhi yahdi man yasha wa yut'imu man yasha. Dan Allah berkehendak kepada siapa yang nak boleh berikan hidayah kepada hamba-hamba yang dia nak. Kata Mubarak Furi apabila menyebut tentang hidayah, hidayah ni tuan-tuan, dia terbahagi kepada dua. Bahkan ini disebut dalam oleh ulama al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, ya, dia menyebut bahawa hidayah ini ada dua, kata ulama. Yang pertama, hidayatul mujmal. Hidayatul mujmal. Yang kedua, hidayatul khusus. Kata Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, apa maksud hidayatul mujmal? Iaitu petunjuk yang Allah berikan kepada hamba dia untuk mendapat hidayah Islam. Hak ni ramai tak tuan-tuan ni? Hak ni ramai. Yang IC dia tuan-tuan, dia tulis agama apa? Agama Islam. Bila orang tanya, hang agama apa? Aku Islam. Kan? Hang semayang ke tak? Tapi dia tak semayang. Kan? Hidayatul mujmal, hidayah Islam, dia tahu dah Tuhan mana yang dia patut sembah, dia tahu. Agama mana yang benar, dia tahu. Dia dapat hidayah Islam, hidayatul mujmal. Ramai dapat hak ni. Kan? Tetapi satu lagi, hidayatul khusus, yakni hidayah yang Allah berikan petunjuk kepada dia
untuk menghayati penghayatan agama, itu tuan-tuan Allah pilih hamba-hamba dia. Allah pilih hamba-hamba dia. Seperti mana kata ulama, na yahdi man yasha. Allah pilih siapa yang Allah nak bagi hidayah kepada dia. Tuan-tuan, hak nak mai subuh malam ni tuan-tuan, Allah pilih ni. Kalaulah pagi malam tadi ni dia tak set dalam otak, dalam minda dia, pagi ni aku nak bangkit walau macam mana sekalipun, aku nak bangkit subuh sembahyang berjemaah di masjid. Dia set dah kepala dah pagi tadi ni. Ada anak murid saya tanya, ustaz, kata saya ni subuh ni bangkit lambat ni ustaz, macam mana ni? Macam mana ni cara nak bangkit subuh? Saya bagi tahu kat dia, tak ada cara lain dah. Hang bangkit subuh. Bangun subuh. Hak tu saya bang. Bangunlah. Jangan duk bantai tidur, bangun. Abang ada. Tak ada cara lain dah. Tak ada cara lain dah. Hang makan pilah apa pun. Walaupun ada ulama-ulama seperti Imam Ghazali sebut bahawa sebelum tidur jangan duk makan banyak. Ya betul. Ya, ada caranya. Ya, jangan tidur lewat dan sebagainya. Itu caranya. Nah, tapi cara yang paling terbaik, hang kata nak bangun, bangun terus. Siapa pesan situ kat anak murid? Kata, betul ustaz noh. Ya, try buat. Jadi sungguh. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kata Mubarak Furi, ya. Kata Mubarak Furi, dia menyebut bahawa hidayah itu taufiq. Hidayah yang Allah berikan petunjuk kepada hamba-hamba dia itu adalah hak milik Allah SWT. Makna tuan-tuan sekalian, ada jenis orang, dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, tapi dia tidak berkemampuan untuk bertindak. Betul tak? Ada orang bila tanya dia, semua dia tahu. Tempat mengaji mana yang dia tak pergi, tok guru mana yang dia tak mengaji, semua dia mengaji. Tapi dia tidak hidayah itu taufiq. Dia tidak boleh menggerakkan, berusaha untuk apa? Untuk dia berubah di atas ilmu yang dia ada. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, di antara Allah SWT, Tuhan kita ini, dan disebut sebagai Tuhan yang maha pengampun, luas keampunannya. Dan satu lagi yang kita kena tahu bahawa, iaitu Allah boleh memberikan amalan ataupun pahala, ganjaran kepada hamba dia, sama ada ganjaran itu banyak ataupun sedikit. Orang yang cerdik tuan-tuan, dia tahu yang mana satu yang terbaik untuk dia melakukan sesuatu perkara. Kata ulama tuan-tuan sekalian, bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia pernah menyebut ada 4 perkara. Inna as'abal a'mali 4 khisalin. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ada 4 perkara yang apabila kita buat amalan tersebut, dia boleh memberatkan timbangan kita, amalan kita di padang mahsyar esok. Ni kata Sayyidina Ali, ada 4 benda. Dan saya petik dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, ada 4 perkara bila kita buat amalan, waktu timbangan amal kita berat. Ini dah tuan-tuan. Jom sama-sama kita merenung, terutamanya diri saya dan juga tuan-tuan, sama-sama kita melihat apa yang disebut oleh para ulama. Supaya apa? Supaya kita boleh pengajaran dan ibrah daripada perkara ini. Yang pertama kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, iaitu al-'afwu 'indal ghadab. Yang kedua, wal judu fil usrati. Yang ketiga, wal 'iffatu fil khalwati. Dan yang keempat, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang pertama, amalan yang boleh memberikan berat pada timbangan amal, al-'afwu 'indal ghadab, iaitu dia dapat memberi keampunan, dia beri maaf ketika mana saat dia marah. Ni yang pertama ni tuan-tuan. Ya, antara sifat Allah tersebut tadi, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita tengok bagaimana sejarah dinukilkan dalam kitab-kitab sirah kita, sejarawan Islam kita menyebut bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam menyampaikan dakwah kepada kaum dia, bukan 100 tahun tempoh dia. Bukan 100 tahun tuan-tuan. Dalam mengikut sejarah Islam, sejarawan Islam,
hampir 1000 tahun Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan dakwah kepada umat dia. Ya, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, apa ucapan Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh kata apa? Fastaghfiruh yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kata Nabi Nuh alaihi salam kepada umat dia, Allah ni Maha Pengampun. Kalau Allah ampun dosa hangpa, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan air, yakni Allah turunkan rezeki daripada langit. Bukan sekadar Allah bagi ampun, bukan sekadar Allah berikan rahmat kepada hangpa yang 1000 tahun hangpa telah menderhakai segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau Allah ampun dosa hangpa, Allah turunkan rezeki kepada hamba dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, apa pernah bertanya kepada Allah bin Mubarak tentang kesempitan rezeki? Orang tanya dia, wahai Syekh, aku ni rezeki sempit, menega hak ni rugi, menega hak nu tak untung, hak nu apa semua gulung tikar, rugi selalu. Syekh, apa yang perlu aku buat? Kata Abdullah ibn Mubarak, kata dia, kathirul istighfar, banyakkan meminta ampun, keampunan daripada Allah SWT. Jangan lupa hak tu. Kita duk ingat strategi marketing, ya betul. Kita duk ingat produk kita biar berkualiti, betul. Hak tu salah satunya. Tapi jangan lupa berdamai dengan Allah. Jangan lupa memohon keampunan daripada Allah. Allah yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan berikan rezeki daripada langit tidak terhingga-hingganya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Para ulama menyebut bahawa dalam Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami' menyebut bahawa ghadab ni, kemarahan ni, kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab, haniqa alai ataupun sakhita, ya, bermaksud ya, iaitu orang yang sedang memberontak. Orang yang marah lah maknanya, orang yang sedang memberontak dalam diri dia, kacau bilau dalam diri dia. Dia kira nak balas balik apa yang dia kena itu. Entah sekalian, ya. Dan pada waktu itu, kalau kita boleh tahan kesabaran kita dan boleh memberikan kemaafan kepada sahabat kita tadi, maka orang ni di akhirat esok Allah berikan berat timbangan dia. Apa dia poin yang pertama ni tuan-tuan? Ini soal kesabaran. Tuan-tuan, sabar ni, dia bukan belum tentu jadi ustaz baru sabar. Tak jadi ustaz pun tuan-tuan, ataupun jadi ustaz pun kadang-kadang sifat sabar ni dia tak ada dalam diri dia. Tak ada. Ini soal iman. Ini soal bagaimana penghayatan agama dalam diri dia. Bila mana berlaku situasi yang di hadapan dia, dia boleh sabar. Allah pernah sebut dalam Quran, wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, tahan kemarahan dan beri kemaafan kepada orang yang buat jahat kat hang. Allahu akbar. Hak ni bukan senang ni. Cakap memang mudah, tapi nak buat bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Ya, sebab tu muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW pernah sebut, kata Nabi SAW, hadis ni riwayat Dailami, man kaffa ghadabahu wa basata ridha wa badala ma'rufah wa wasala rahimah wa adda al-amanatah, adkhalahu Allah azza wa jalla yaum al-qiyamah fi nuril a'zam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencegah marahnya, dia jenis orang tak marah. Dalam Syama'il Muhammadiyah di Imam Tirmizi, apabila Sayyidina Husain bin Ali bertanya kepada ayah dia an siratun Nabi fi julasai, bagaimana Nabi duduk dengan kawan-kawan dia, Sayyidina Ali habaq Rasulullah bila duduk dengan kawan-kawan dia lainan janib, Nabi dia lembut. Dia banyak berlembut, dia banyak memberi kemaafan, dia banyak berinteraksi, kemudian pilih perkataan yang baik apabila dia bersemang dengan sahabat-sahabat dia. Ini Rasulullah, ya. Dan kata Nabi, barang siapa yang dia tahan kemarahan dia, wa badala ma'rufah, melapangkan kerelaannya. Dah tuan-tuan, dia rela. Tuan-tuan sekalian, dia rela. Sebab tu lah ni tuan-tuan ni, Allah beri ujian COVID-19 ni tuan-tuan.
Statistik menyebut bahawa ramai orang duk bercerai ni pada waktu COVID-19 ni. Cerai pasal apa tuan-tuan? Macam-macam sebab. Sagi sebab kewangan, sagi kawan ni kena buang kerja, sagi kawan ni tak boleh nak beli susu pampers anak dan sebagainya. Duit tak ada. Bila duit tak ada, bergaduh suami isteri. Tuan-tuan, bergaduh suami isteri ni. Tuan-tuan, ya, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada waktu itu kalau tak ada kesabaran dalam diri kita, maka mungkin tuan-tuan orang akan melakukan perkara-perkara yang di luar batasan sepatutnya. Maka hadis Nabi nak ajak kepada kita bahawa sabar. Sabar. Dan kata ulama bahawa kadang-kadang diam itu adalah satu tindakan. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang diam tu kata diam ni, hang ni diam tak buat apa. Tak. Diam tu satu tindakan, satu komunikasi. Tuan-tuan, bila orang diam, kita pun tak cakap, kita pun tak balas balik apa yang kawan tu balas kat kita. Betul tak tuan-tuan? Bila kita diam tuan-tuan, kita telah menyelamatkan perkataan-perkataan kita supaya kawan tu bila kita balas balik, mungkin dia menyakiti hati dia ataupun dia balas dan juga akan menjadi persekongkolan yang berterusan. Maka diam ini satu benda tindakan yang baik sebenarnya. Ya, sebab tu Nabi pernah sebut dalam riwayat yang lain, kalau kita tidak mampu untuk berkata yang baik, kita nak baca hadis pun tak reti, nak baca Al-Quran pun tak pandai, nak cakap, nak ajak orang buat baik pun kita tak pandai, cukup dengan kita duduk diam. Duduk diam cukup. Untuk sekalian, ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, wa wasala rahimahu wa adal amanatah. Dan juga kata Nabi, menghubungkan kerabatnya dan menunaikan amanah. Adaqallahu azza wa jalla yaumil qiyamah fi nuril a'zam, maka Allah SWT akan memasukkan dia pada hari kiamat esok dalam cahaya yang maha agung. Allahu akbar. Ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami rahimahullah. Tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menyebabkan amalan kita ini berat timbangan kita di padang mahsyar esok, iaitu wal judu fil usrati, iaitu orang yang dermawan, ya, orang yang suka menderma ketika mana saat dia miskin, saat dia susah. Tuan-tuan, dia bukan kira senang. Senang tak apalah tuan-tuan, bagi duit sebab dia senang. Ni soalannya orang susah. Sebab tu Nabi SAW apabila Nabi menyebut, Nabi memberi isytihar kepada sahabat ketika mana nak berlaku satu peperangan, Nabi kata infak dalam urusan harta kamu, kerana Islam memerlukan wang ringgit untuk apa? Untuk melancarkan peperangan dalam Islam. Ia nak beli kelengkapan peperangan dan sebagainya, perlukan wang ringgit. Nak beli baju besi itu, ini disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi, tuan-tuan. Nak beli baju besi itu mahal. Dia boleh jadi harta ghanimah dalam rampasan perang. Tuan-tuan sekalian, ya, makan wang ringgit mahal, banyak kena bawa duit dalam berlaku dalam peperangan. Maka tuan-tuan, bila mana Nabi SAW habaq macam tu kat sahabat, ada yang sahabat bagi tuan-tuan sebahagian daripada harta dia. Antaranya siapa tuan-tuan? Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman tuan-tuan, dia orang kaya, dia orang meniaga. Kita ingat dalam kitab Sirah Ruhatul Maktum Mubarak Furi, bila mana Sayyidina Abu Bakar hari pertama dia memeluk Islam, hari itu juga dia pergi jumpa kawan-kawan yang seperniagaan dengan dia. Antaranya Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman orang meniaga macam Sayyidina Abu Bakar, orang kaya. Rasulullah tanya, wahai Uthman, hang bagi berapa dalam peperangan ni? Aku bagi separuh daripada hartaku ya Rasulullah. Banyak ke tak tuan-tuan? Banyak. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi Muhammad tanya Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, hang bagi berapa untuk untuk peperangan ni? Kata dia, aku bagi yang apa yang ku tinggal. Kata dia, Allahu wa Rasuluh. Masya Allah, aku bagi semua. Hak tinggal kat aku ni Allah dengan Rasul dia. Tu dia tuan-tuan, dia bagi semua. Sayyidina Abu Bakar. Maknanya apa tuan-tuan? Dia yakin, dia tahu bahawa, ya,
manfaat akhirat itu lebih banyak tuan-tuan sekalian dia akan mendapat berbanding dengan manfaat dunia. Tuan-tuan, ya, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia menyebut bahawa di antara perkara yang orang duk berebut tuan-tuan dekat dunia ni, tuan-tuan tahu tak apa dia? Di antaranya ialah seorang apa yang mempunyai harta, orang yang mempunyai harta, apabila dia meninggal dunia, orang duk berebut harta dia. Dah tuan-tuan. Kita waktu tak nampak harta-harta ni tuan-tuan, mungkin kita tak nampak. Bila kawan tu meninggal dunia tuan-tuan, rupanya tuan jumpa harta dekat kawan ni, tanah ni dekat kawasan tu, rumah ada 5 biji, tanah bendang sebelah tu dia banyak harta rupanya. Bila ada harta tuan-tuan sekalian, adik-beradik dia mula dia main goyang dah. Mula duk goyang dah. Yang awal tu tak apa, biar kita wakaf semua pun. Tapi duk teringat, kat ni ada rumah, kat sini ada bendang, kat sini ada kebun getah. Dia fikir 2 kali dah. Lepas tu ada di kalangan orang ni tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan, bergaduh dalam urusan pembahagian harta faraid. Allahu Akbar. Bergaduh tuan-tuan. Bergaduh adik-beradik ni sampai tak tegur siapa. Kenuri pun tak pi. Ni cerita benar, cerita betul ni tuan-tuan. Bergaduh ni tuan-tuan, pembahagian harta faraid sampai tak pi kenuri, sampai tak bertegur bertahun-tahun. Sebab bergaduh harta ya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian ya. Sebab tu kata Nabi SAW, Nabi pernah sebut, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Lepas tu kita jangan cepat menghukum orang. Kita hang ni dia ni buat ikhlas tunjuk ke orang. Tak. Itu urusan dia dengan Allah. Siapa kita untuk menghukum dia? Siapa kita? Kita tahukah bagaimana hati dan perasaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Maka urusan hati itu kita serah kepada Allah. Ya, maka Allah sebut dalam Quran, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, orang yang bersedekah secara terang-terangan, mungkin dia nak tunjuk ke orang supaya orang boleh mencontohi dia, supaya orang boleh tiru dia. Ya, wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, dan kata Allah, maka dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah itu. Dia nak bagi sedekah, dia nak bagi infak, isteri dia pun tak tahu, anak-anak dia pun tak tahu, jiran dia pun tak tahu, siapa pun tak tahu, dia bagi sedekah. Dia dengan Allah saja dia bagi sedekah. Tuan-tuan sekalian, ya, dia bagi sedekah, siapa pun tak tahu, dan dia bagi sedekah wa tu'tuhal fuqara, dia bagi sedekah kepada orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Makna apa tuan-tuan? Di antara benda amalan yang boleh menyebabkan Allah ampun dosa kita, bukan sekadar istighfar, bukan sekadar kita bertaubat kepada Allah, dengan cara lain kita berkeluar sebahagian daripada harta kita, infak, sedekah, wakaf. Itu cara untuk Allah ampun dosa kita. Jangan lupa hal tu. Dalam masa 1 minggu tuan-tuan, kita muhasabah diri kita, aku duk bagi sedekah banyak mana. Itu bukan manfaat untuk kita tuan-tuan. Itu bukan manfaat untuk orang lain, itu manfaat untuk diri kita. Ya, untuk manfaat diri kita, pahala sedekah itu. Tuan-tuan sekalian, ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insan in qata' anhu 'amaluhu illa min thalath. Nabi habaq kat kita, Nabi pesan kat kita, anak Adam ni, manusia ni, apabila dia meninggal dunia, terputus semua amalan dia. Tak ada dah amalan sedekah hang, amalan baca Al-Quran hang, amalan puasa hang, dah tak ada dah. Tak ada dah, hak tu tak ada guna dah. Apa semua tak ada dah terhenti dah, terputih dah. Hang tak boleh dah nak buat manfaat ibadat hang, tak ada dah, sebab hang meninggal dunia. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Tirmizi dan Abu Daud.
Nah, yang pertama tuan-tuan, min sadaqatin jariyatin. Yang pertama, dia memberi sedekah jariyah. Apa maksud sedekah jariyah? Sedekah, bila kita sedekah jariyah ni maksudnya apa? Pahala tu berterusan. Kita tengok mahat-mahat tahfiz, kita tengok tuan-tuan sekalian, anak-anak kita ataupun orang-orang yang orang yang contohnya anak yatim, dia tak ada siapa yang nak bantu dia dari sudut pembelajaran dia. Kita tengok dia, dia ni ada potensi nak untuk menuntut ilmu. Bila dia besar esok, bila kita taja dia untuk menuntut ilmu, bila dia besar esok, dia pandai, dia hafaz hadis, dia hafal Al-Quran, dia tahu bagaimana untuk menyampaikan dakwah. Bila dia besar esok, dia menjadi ilmuwan muda, dia sampaikan Islam disebabkan wang harta yang kita sumbang sebahagian daripada harta kita. Sadaqatun jariyatun. Allah kira itu sebagai sedekah. Allah kira sebagai sedekah. Lepas tu jangan pandang ringan dalam soal ini. No? Yang kedua, kata Nabi SAW, aw ilmin yuntafa'u bihi, iaitu ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Lepas tu ilmu ni tuan-tuan, dia ada dua. Ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat ni apa tuan-tuan? Dia ada ilmu, tapi ilmu dia pergi bohong orang. Ngaji pandai ni, mengaji pandai, tapi tak ada manfaat. Untuk diri dia pun tak ada manfaat, untuk ummah apatah lagi. Tuan-tuan sekalian, dulu ni tuan-tuan, ada seorang ni, dia pakar ilmu komputer. Dulu ni ada satu fakta kes. Dia ni orang pakar komputer tuan-tuan, dia pakar semua. Dia pergi kursus untuk kaji tentang bagaimana saya belok tentang teknologi komputer. Dia guna tuan-tuan ilmu yang dia ada untuk apa? Untuk songlap dia orang. Ada tuan-tuan. Maknanya apa? Bukan tak cerdik orang ni tuan-tuan. Mereka tanya kita macam mana nak godek komputer, teknologi kita lah ni. Kadang-kadang kita orang rupa tak. Dia tak orang nak pandai tuan-tuan. Kawan ni dia pandai, dia tahu teknologi itu. Nak kemahiran tu dia ada, ilmu tu dia ada. Tapi dia tak guna tuan-tuan ilmu yang bermanfaat itu untuk urusan akhirat dia. Tapi kata Nabi SAW, ilmu yang bermanfaat tuan-tuan sekalian, kalau dia bagi dekat orang, kan lupa. Seperti mana tuan-tuan, dan ilmu ini bukan sekadar ilmu syariah, apatah lagi ilmu syariah tuan-tuan sekalian. Orang yang man dalla ala khair kafa'ili, apabila mengajak ke arah kebaikan, dia akan dapat pahala seperti itu. Dan apabila ustaz-ustaz kita, para pendoa kita, para alim ulama, tutup guru kita mengajak tentang akidah, mengajak tentang yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana perkara-perkara yang dituntut oleh agama, bila kawan tu buat, dia akan dapat pahala. Tuan-tuan sekalian, dan juga jangan kita sempitkan dalam pemahaman hadis ini. Apabila orang yang mengajak ke arah kebaikan juga, orang yang ada kemahiran, orang yang ada ilmu, seperti mana Allah yarham tuan-tuan sekalian, Profesor Diraja Ungku Aziz itu, kita baca tentang biografi dia. Walaupun dia tidak belajar agama secara formal, tetapi tuan-tuan sekalian, banyak idea-idea yang sangat bernas itu orang Islam, manusia yang dapat menikmati hasil daripada kesarjanaan dan juga keilmuan dia. Banyak tuan-tuan sekalian, dengan idea koperasinya, betul tak? Dengan idea tabung hajinya, dengan idea-idea pembangunan ekonomi dia, tuan-tuan sekalian. Disebabkan apa? Kemahiran dia. Termasuk ataupun tidak, bukan sekadar ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat, antum a'lamu bi umuri dunya, kamu lebih mengetahui urusan dunia dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, kita ada ilmu, kita ada kepakaran, kita gunakan kepakaran dan kemahiran kita itu untuk Islam, maka kita akan termasuk di kalangan perkara ini. Maka tuan-tuan sekalian, dan yang ketiga kata Nabi SAW, awwaladin salihin yad'u lahu, dan juga anak-anak yang saleh mendoakan kepada ibu dan ayah dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, sebahagian para ulama mensyarahkan hadis ini. Antara tuan-tuan sekalian, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia menyebut bahawa kalaulah mak ayah ni dia tak didik pun anak dia, tiba-tiba anak dia
doakan. Maknanya dia tak guna pun usaha dia kat dunia untuk didik anak. Termasuk tak? Kata ulama, tuan-tuan sekalian, di atas usaha dia. Tuan-tuan nak? Di atas usaha dia kat dunia. Nak kata dia dulu ni mengaji pandai, tak. Nak kata dia ni boleh mengaji bahasa Arab, tak. Dia tak mengaji pandai pun. Tapi tuan-tuan, dia ada wang ringgit, dia ada tenaga, dia ada masa, dia berikan anak-anak dia, dia berikan peluang kepada anak dan keturunan dia untuk belajar agama, contohnya. Untuk mengetahui Al-Quran, untuk menghafaz Al-Quran, untuk memahami agama. Apabila dia meninggal dunia esok, di atas usaha dia. Di atas usaha dia. Apabila dia meninggal dunia esok, anak dia tadi ni tuan-tuan mendoakan kepada mak dan ayah dia, termasuklah hadis ni. Ada sebahagian ulama mengatakan begitu. Maka tuan-tuan, pada hari ini Allah berikan peluang kepada kita, jangan lupa didik anak kita ini dengan kefahaman agama, dengan penghayatan agama. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Imam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam apabila keluar daripada bumi Mekah Al-Mukarramah, meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihi salam, berdoa kepada Allah supaya tuan-tuan sekalian, jadikan keturunan dan zuriatku di kalangan hamba-hamba Allah yang mendirikan salat. Yang mendirikan salat maknanya apa? Orang yang menghayati penghayatan agama. Tuan-tuan sekalian, maka ini perkara-perkara yang perlu kita menjadikan ini sebagai satu panduan dalam hidup kita. Dan kata Sayyidina Ali lagi menyebut bahawa al-iffatu fil khalwah, iaitu orang yang menjaga kemuliaan ketika mana bersendirian. Dia duduk seorang-seorang tuan-tuan, dia jaga kehormatan diri dia. Dia tak buat benda-benda haram. Dia tak buat benda-benda haram. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di hari akhirat esok Allah berikan timbangan amalan dia berat waktu daripada mahsyar esok. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, itu yang kapan amalan yang boleh menyebabkan amalan berat waktu di padang mahsyar esok, iaitu dia berkata benar terhadap orang yang ditakuti atau diharapkan jasanya. Allahu akbar. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Dia cakap betul, dia cakap benar walaupun benda tu pahit. Kata Nabi SAW, qulul haqqu walau kana murran. Bercakap benar walaupun perkara itu salah, walaupun perkara itu pahit, minta maaf. Seperti mana berlaku kepada Ja'far bin Abi Talib, ketika mana berlaku dialog di antara Raja Najasyi dalam kerajaan Hamsyah. Abu Talib kata apa? Kita ni nak kena panggil dengan Raja Najasyi ni. Kata Abu Talib, Islam hajak dekat kita, Rasulullah hajak dekat kita, walau bagaimana sekalipun terjadi kepada kita, kita jangan bercakap bohong. Ini Ja'far bin Abi Talib pesan. Waktu itu Rasulullah berikan keizinan kepada sahabat untuk berhijrah daripada bumi Mekah pergi ke Habsyah. Untuk apa? Untuk melindungi Islam mereka, untuk melindungi, menjaga akidah mereka. Ja'far bin Abi Talib cakap benar, walaupun yang dia akan hadapi itu perkara yang besar. Mungkin mereka akan dihantar balik oleh kerajaan Raja Najasyi itu, tapi Islam ajak kepada dia bahawa Islam ajak di dalam jiwa dan perasaan dia bahawa jangan kita bercakap bohong walaupun benda itu kita bertembung dengan kepentingan dunia kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, saya dah tutup satu doa yang pernah diajar oleh al-Imam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dan Ibn Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini doa yang selalu dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Saya ulang sekali lagi, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Yang berbunyi, ya Allah, ya Tuhan, zat yang memolak-balikkan hati hamba dia. Hati kita ni tuan-tuan, dia cepat berubah. Hari ni sat jadi bagui, esok dia jadi kok lem pula, lusa dah jadi bagui, kok tulat dia jadi lem pula. Pasal apa tuan-tuan? Itu sifat insan, itu sifat manusia. Hari ni semangat, esok tak semangat. Hari ni rajin, esok malas. Itu sifat fitrah manusia. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sarrifal qulub, ya Allah, ya Tuhan, yang membolak-balikkan hati kita.
yang nak palingkanlah hati kami ya Allah kepada ketaatan beribadah kepadamu ya Allah. Nak sarrifa qulubana ala ta'atika ya Allah, tetapkanlah, palingkanlah hati dan perasaan kami kepada ketaatan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, tsabbit qalbi ala dinik ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, doa ini selalu dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun membaca doa ini walaupun ini Rasulullah, walaupun Nabi ini ialah kekasih Allah, yang confirm tuan-tuan Nabi SAW di kalangan hamba Allah yang dicintai dan dikasihi oleh Allah SWT. Maka Nabi ajak kepada kita bahawa biar diri kita, kehidupan kita berada dalam landasan yang sentiasa dirahmati dan diredai oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itu dulu perkongsian tazkirah saya pada pagi subuh ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.